Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, baik, insyaAllah Alhamdulillah hari ini anda semua bersama dengan saya lagi, Kristina, dalam slot Sirah Time kita, yang mana setiap petang pada jam 4 kita akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kisah para Nabi dan Rasul. Okay, jadi hari ini saya akan sambung lagi dengan kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan seterusnya insya-Allah kita akan sambung lagi pada keesokan harinya, dan seterusnya banyak lagi berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Banyak kisah sirah berkenaan dengan Nabi Musa, dan saya harap anda semua dapat mengikuti perkongsian saya sehinggalah kita habis berkongsi tentang semua kisah daripada Nabi yang pertama sampailah Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Jadi sementara kita tunggu yang lain masuk, saya nak ingatkan kepada anda semua, okay, yang dah follow pun Ar-Rayyan Hijrah, okay, tapi tak tahu Ar-Rayyan Hijrah ni sebenarnya ada di mana. Okay, ada di platform mana saja? Ada di IG je ke? Okay, jadi anda selain daripada mengikuti Instagram kami Ar-Rayyan Hijrah, anda juga boleh mengikuti kami di platform YouTube, yang mana kita ada YouTube channel iaitu Ar-Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, anda bolehlah tengok banyak video daripada kami, yang mana video berkenaan dengan aktiviti datin, masak-masak datin, perkongsian daripada datin, okay, dan juga perkongsian ilmu daripada Ustazah Hana yang sebelum-sebelum ni mungkin anda nak cari kat IG susah. Anda boleh search je keyword yang mungkin anda pernah dengar sebelum ni, contohnya akhlak dan adab dalam berilmu. Okay, anda boleh search sahaja di YouTube, okay, dan dengarkan kembali perkongsian daripada Ustazah Hana. Okay, ataupun anda nak dengar perkongsian sirah daripada saya dan anda susah nak cari kat IG, anda boleh search juga keyword, okay, contohnya Sirah Time. Okay, kalau Ustazah Hana Sembang Ilmiah, anda boleh cari dalam YouTube channel kita kalau anda nak dengar semula lah. Okay, dan selain daripada YouTube, kita juga berada di FB page, dan anda juga boleh like FB page kita, iaitu Ar-Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad, dan boleh kongsikan juga profile FB page kita kepada orang lain supaya ramai lagi orang boleh kenal. Okay, berkenaan dengan Ar-Rayyan Hijrah, kita buat apa, kita jual apa dan sebagainya. Okay, alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat sahaja. Kak Fazlina macam mana? Sihat ke? Buat apa je hari ni dekat rumah anda semua? Hai, Assalamualaikum. Selamat petang Kak Julie Suhana. Okay, baik. Saya tak nak tunggu lama, okay, sebab kisah hari ni mungkin kalau boleh kita ada masa, saya nak kongsikan banyak sampai kita dah tamat jam perkongsian kita, iaitu pada jam 5. Okay, jadi sebelum kita mulakan, sama-samalah kita tadah tangan, bacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, baik, alhamdulillah. Selamat petang Kak Julie. Hai, Assalamualaikum anda yang berada di TikTok. Selamat petang. Jadi, kita nak mulakan perkongsian kita petang ni. Anda semua dah bersedia atau belum? Masih ingat lagi tak apa yang saya kongsikan semalam? Okay, mustahil kalau tak ingat, sebab kita setiap hari kita buat perkongsian. Jadi sedihlah saya kalau anda tak ingat.
sebab kita buat perkongsian setiap hari dan saya harap anda semua ingat apa yang dah saya kongsikan. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Fatihah, Haizal. Okay, baik. Tak apa, saya tak nak tunggu lama. Kita akan teruskan. Okay. Jadi semalam saya dah kongsikan berkenaan dengan Fir'aun yang akhirnya Allah hukum dia, Allah datangkan hukuman bagi dia dalam bentuk dia dan tentera-tenteranya ditelan oleh Laut Merah, yang mana pada awalnya mereka terkejut melihat Nabi Musa AS boleh membelah lautan sampai 12 lorong. Okey, jadi diorang bila nampak saja belahan pada lautan tersebut, mereka pun jadi sangat-sangat takut sebenarnya. Sangat-sangat rasa macam ini mimpi ke kan? Okey, tetapi akhirnya mereka lihat macam okey, tak apa, itu mungkin muslihat sihir Nabi Musa AS. Lalu mereka pun macam nak melintasi Lautan Merah tersebut. Jadi bermula dengan Fir'aun terlebih dahulu. Masih ada ragu-ragu sebenarnya dalam hati dia, tetapi disebabkan dia punya kemarahan ataupun dia punya dendam dia membuat-buat terhadap Nabi Musa AS, lalu dia pun tekad untuk melalui Lautan Merah yang terbelah tersebut. Lalu diajaknya semua tentera-tenteranya untuk cepat-cepat menangkap kaum-kaum Israel dan juga Nabi Musa AS ni. Okey. Lalu dia bersama-sama dengan tenteranya melalui Laut Merah tersebut. Okey. Sambil dengar kisah bercerita, sambil meeting online dengan office mate. Masya Allah. Wah, multitask ni Kak Fazlina ni. Bagus. Okey, tak apa, kalau akak mungkin busy ke kan nak buat kerja, boleh je nanti kita dengar balik, akak dengar balik dekat video kita save nanti. Okay, kalau mungkin ada yang terlepas kan, termiss ke, tapi tak ada masalah, buka dulu dengar sambil-sambil. Terima kasih sebab dengarkan perkongsian saya. Okay, jadi kita sambung. Baik, jadi Allah pun dah balas kepada mereka. Akhirnya akhirnya Fir'aun pun matilah disebabkan Lautan Merah tu. Lalu Allah campakkan dia dekat tepi pantai. Supaya apa? Supaya dia ni semalam saya cerita macam mana semalam, ya Allah maafkan saya terlupa sedikit. Okay, jadi Fir'aun pada masa tu dia mula insaf dan cuba beriman kepada Allah, tapi Allah tak terima taubat dia. Sebab apa? Sebab dilihat Fir'aun ni pada masa-masa dia punya nyawa dah hujung-hujung baru nak bertaubat, tapi Allah tak terima taubat dia. Lalu Allah SWT telah mengakhirkan riwayat di dalam Lautan Merah tu. Lalu dia lemas, akhirnya dia tersadai di tepi pantai. Okay. Jadi selama hidupnya Fir'aun kan dia mengaku diri dia bahawa dia adalah Tuhan paling tinggi. Jadi Allah SWT pun selamatkanlah jasad Fir'aun ni dan dicampakkan di tepi pantai, dan jasadnya diambil oleh orang lah. Lalu sampai sekarang jasadnya ada di Muzium Mesir. Okay, dah lebih 4,000 tahun jasad Fir'aun terpelihara dan sedikit pun tak ada kesan-kesan yang jasad itu akan rosak di telan zaman. Okay, jadi sebenarnya sewaktu kejadian tu berlaku, okay, kaum Bani Israel dan juga Nabi Musa AS sebenarnya mereka dah sampai. Okay, mereka dah sampai di seberang betul lah di seberang kan. Okay, jadi di seberang tersebut sebenarnya adalah bumi Kan'an. Jadi mereka setelah mereka semua sampai ke seberang di bumi Kan'an tersebut, lalu mereka melihatlah tentera-tentera Fir'aun ni nak mengejar mereka. Okay, nak mengejar mereka. Lalu pada waktu tu, okay,
hanya 3 orang insan yang Allah hadirkan kepada mereka rasa keinsafan. Okay? Bayangkan dalam banyak-banyak kaum Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa AS ni, mereka yang dikatakan percaya kepada kekuasaan Allah, dikatakan percaya kepada seruan Nabi Musa AS ni, mereka ikut Nabi Musa dengan selamatnya, tetapi hanya 3 orang insan sahaja memandang kejadian itu dengan rasa insaf. Okay? Siapakah mereka? Mereka adalah Nabi Musa AS sendiri, Nabi Harun AS, dan juga yang terakhir adalah Yusya bin Nun. Okay? Jadi sebelum ni kalau tak silap saya, ada yang tanya dalam kisah Nabi Musa ni ada ke Yusya? Okay, jadi inilah kisahnya, Yusya ada. Okay, Yusya ni kalau tak silap saya sebelum ni saya kongsikan, Yusya adalah seorang Nabi. Okay, tapi tak tergolong dalam 25 orang Nabi. Okay, jadi kita boleh lihatlah kat sini betapa jauhnya perbezaan hati-hati antara manusia yang telah sebati dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia-manusia yang mereka cuma nak lari daripada kesusahan. Okay, mereka cuma nak senang je, jadi mereka ikut. Okay, daripada mereka susah, baik mereka ikut. Jadi nampak di sini perbezaan yang mana kaum Bani Israel ni sebenarnya nak mengelak daripada mereka dibinasakan. Lalu mereka pun ikutlah Nabi Musa AS ni setelah melihat kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Okay, jadi bila sudah selamat, okay, kaum-kaum Bani Israel ni sebenarnya mereka pun makin lama semakin melupakan Allah Subhanahu Taala, yang mana setelah mereka selamat, Allah dah lepaskan mereka daripada kesusahan, lalu mereka pun terlalu bersukaria dan bergembira, akhirnya mereka melupakan Allah Subhanahu Taala. Okay, dan setelah gelombang Laut Merah puas menelan Fir'aun dan tenteranya, ranaplah musuh Nabi Musa AS, yang mana selama 40 tahun Nabi Musa menyeru mereka untuk kembali ke jalan Allah. Okay, dan untuk percaya juga bahawa baginda adalah utusan daripada Allah Subhanahu Taala kepada Bani Israel dan juga rakyat-rakyat yang lain lah. Okay, lalu Nabi Musa AS pun memimpin kaumnya Bani Israel tu menuju ke negeri Syam pula setelah kejadian tersebut. Jadi kenapa di sini, kenapa setelah semua tentera-tentera dan musuh-musuh Nabi Musa dan juga kaum Bani Israel ni dah musnah, dah mati, dah hapus, kenapa Nabi Musa dan kaum Bani Israel ni tak kembali kepada negeri Mesir? Okay, jadi kita lihat sebenarnya ada 3 perkara yang menyebabkan mereka, kenapa mereka tak kembali kepada negeri Mesir. Okay, jadi sebenarnya bumi Mesir, yang pertama, bumi Mesir bukanlah orang kata tanah asal ataupun tanah pusaka bagi kaum Bani Israel. Kalau anda ingat balik kisah sebelum ni yang mana saya ceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf, okay, yang mana bapanya adalah Nabi Yaqub. Okay, jadi Nabi Yaqub dan keluarganya, daripada anak dia yang pertama sampailah yang terakhir, mereka sebenarnya sebelum ni menetap di Palestin. Okay, jadi mereka menetap di Palestin. Jadi kaum Bani Israel ni sebenarnya asalnya adalah asal mereka adalah Palestin. Okay, jadi mereka dilahirkan di sana ketika moyang mereka yang mula-mula bergelar Israel itu, iaitu Nabi Yaqub AS sendiri, okay, telah menetap di Palestin bersama-sama bapanya Nabi Ishaq AS. Jadi sebab itulah Bani Israel di zaman Nabi Musa AS tak terlintas langsung untuk kembali ke Mesir, sebab kalau mereka jejak pun Mesir tu sekalipun, tempat itu adalah bukan milik mereka. Okay, jadi kalau mereka ke sana semula menjadikan Mesir tu tempat orang kata negara ataupun negeri mereka sekalipun, tempat tu dah membuatkan mereka berasa sakit. Maksudnya macam dah mengingatkan mereka tentang apa yang mereka dah lalui, okay, dengan Fir'aun ni, dan macam-macam kekejaman yang mereka dah lalui di bumi Mesir tersebut. Okay,
Jadi mereka pun tak bahagia sebenarnya bila duduk di bumi yang berdarah ni sebelum ni. Okay, jadi mereka pun tak terlintas langsung dan mereka kembali ke Palestin. Okay. Baik. Dan kemungkinan yang ketiga, yang kemungkinan yang kedua tadi saya dah cakap, dah selitkan, yang mana kalau mereka kembali ke bumi Mesir, hati mereka dah tak boleh terima lagi sebab di sanalah mereka diseksa dan sebagainya dengan Firaun. Okey. Itu sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga, ialah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, sebab yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala, takkan sekali-kali membenarkan ataupun membiarkan nabinya bermain-main dengan mukjizat. Jadi sebab itu Nabi Musa tak sewenang-wenangnya, tak semudah-mudahnya menggunakan mukjizatnya untuk meminta Allah SWT membelah lagi laut tersebut untuk mereka kembali ke bumi Mesir. Jadi hal ini Allah nak tunjukkan yang mana mukjizat ni tak boleh dimain-mainkan lah. Mukjizat ni akan muncul, akan tiba sewaktu orang kata situasi yang sangat sulit, yang sangat sukar, yang mana memang perlulah mukjizat tu pada masa tu. Jadi pada masa yang, sebab kalau mereka nak kembali, nak kembali kepada bumi Mesir dalam keadaan yang mereka bukan dalam keadaan yang terlalu susah, jadi Allah tak izinkanlah menggunakan mukjizat itu sewenang-wenangnya. Jadi Nabi Musa AS pun menghormati apa yang diterima olehnya. Jadi Nabi Musa AS tak gunakan mukjizat tu sebagai pemudah bagi dia dan juga masyarakat kaum Bani Israel untuk menggunakannya. Dia tak kisah, Nabi Musa AS tak kisah kalau dimarahi oleh rakyat-rakyatnya sebab tak guna mukjizat, tetapi Nabi Musa AS kisah kalau Allah SWT murka ke atasnya kerana sewenang-wenangnya menggunakan mukjizat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syahira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Masita, selamat petang. Kita sambung lagi. Baik. Jadi setelah berjalan beberapa hari dan beberapa malam, Nabi Musa AS dan Bani Israel telah melalui kampung kaum Kan'an. Dan ketika memasuki kampung tersebut, Nabi Musa AS telah melihat penduduk-penduduk di situ sedang menyembah patung berhala. Bani Israel pada masa tu, Bani Israel sebenarnya adalah kaum yang orang kata iman dia sangat-sangat tipis. Kalau dia lihat sesuatu yang dirasa macam betul ataupun, maafkan saya, kalau dilihat sesuatu yang seperti lain daripada kebiasaan, jadi mereka mula nak terikut-ikut. Jadi mereka ni, iman mereka sangat tipis, mereka mudah untuk terikut-ikut. Jadi tak kala melihat kaum Kan'an menyembah berhala, timbul juga dalam hati mereka ni keinginan untuk melakukan perkara yang sama. Mereka teringin untuk ada Tuhan di hadapan mereka untuk mereka sembah. Jadi adalah dalam kalangan kaum Bani Israel ni, mereka memujuk Nabi Musa AS untuk membuat satu Tuhan seperti kaum Kan'an tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Jadi bila saja mereka pujuk ni, cerita Jejak Rasul TV3 best dengar. Betul, best, sangat-sangat best. Saya suka dengar. Kalau setiap kali bulan Ramadan, dia bukan sahaja kita mendengar, tapi kita dapat melihat sendiri tapak sejarah yang mana asalnya peristiwa-peristiwa, kisah-kisah sirah ni berlaku. Seronok sangat kan. Dia rasa macam kita berada di bumi itu, walaupun kita hanya mendengar, tetapi seronok. Lagi-lagi pula Petri Yahya menjadi orang kata pengacara kan untuk Jejak Rasul. Seronok kan. Siapa lagi yang tengok Jejak Rasul kat sini? Apa je kisah yang anda rasa macam tak pernah dengar tapi seronok? Boleh kongsikan kat bawah. Mana tahu orang lain boleh baca, kemudian orang boleh cari, orang boleh dengar. Tak apa, kita sambung lagi. Baik, jadi kaum Bani Israel ni dia pujuk Nabi Musa AS dengan mengatakan begini.
wahai Musa, buatkanlah satu Tuhan untuk kami sebagaimana mereka, yakni kaum Kan'an, mempunyai beberapa Tuhan yang berbentuk. Okey, jadi mereka pun nak juga mereka diperlihatkan dengan mereka nak satu benda yang real di hadapan mereka. Tuhan mereka tu mereka nak lihat. Okay, jadi mereka nak mengikuti kaum Kan'an ni tadi. Jadi sebab saja Nabi Musa AS dengar, dia jadi sangat-sangat marah dan kecewa. Lalu apa Nabi Musa jawab semula pada mereka? Bagi dia katakan begini, Sesungguhnya kebanyakan kamu ini adalah manusia-manusia yang sangat bodoh tentang sifat-sifat Tuhan kamu. Okay, kemudian Nabi Musa AS pun diterangkan kepada kaumnya akibat buruk yang akan menimpa kepada kaum Kan'an, okay, sekiranya mereka tu terus menyembah berhala. Dan Nabi Musa pun katakan begini, wahai kaumku, mereka itu, yakni kaum Kan'an yang menyembah berhala, akan dihancurkan. Kepercayaan yang mereka anut itu adalah kepercayaan sesat. Okay, jadi bila Nabi Musa AS katakan begini dengan nada suara yang keras, okay, dengan sangat marahnya kepada kaumnya tadi, lalu Nabi Musa sambung lagi, dia katakan begini, patutkah aku adakan Tuhan yang lain untuk kamu menyembahnya selain Allah? Sungguh amat jahat apa yang kamu mintakan itu, sedangkan dia, yakni Allah SWT, telah mengangkat darjat kamu mengatasi segala umat di masa ini. Jadi bila saja Nabi Musa AS katakan sebegini, kaum-kaum Bani Israel ni pun mula rasa macam insaf lah. Diorang fikir macam, oh betul juga kan, takkan aku nak minta benda yang pelik-pelik, sedangkan Allah tu dah selamatkan aku dan sebagainya, tetapi aku minta benda yang tak sepatutnya aku minta. Jadi mereka pun rasa insaf. Okay, tetapi apa yang mereka rasa tu tak lamalah. Okay, tak lama dan tak meresap, tak melekat lama langsung di hati mereka. Okay, jadi apa yang berlaku seterusnya? Mereka meneruskan perjalanan semula menuju ke sebelah timur. Okay, setelah berjalan beberapa hari, akhirnya sampailah mereka ke satu tempat yang kelihatan sebuah pintu gerbang yang sangat-sangat tinggi dan besar, dan pintu gerbang itu satu-satunya jalan atau pintu masuk ke bandar. Okay, pintu masuk ke bandar. Bandar mana? Bandar Baitul Maqdis. Dan setelah mereka sampai hampir dengan pintu gerbang kota itu, tiba-tiba ada daripada kalangan mereka, kaum Bani Israel ni, mereka meletakkan alas, okay, di atas pasir, lalu mereka terus duduk merebahkan badan mereka. Okay, dan mereka berbaring-baring, padahal Nabi Musa AS ni tak bagi arahan apa-apa lagi, tetapi mereka terus berbuat sedemikian. Mereka terus hampalkan kain, lalu mereka duduk dan berehat. Jadi kenapa sebenarnya mereka berbuat begitu? Okay, sebenarnya mereka tak nak teruskan perjalanan mereka ke dalam kota Baitul Maqdis. Okay, dia minta makanan daripada syurga, dia perlu berjihad kan Ustazah? Ini tentang apa ni sebenarnya? Minta maaf, kadang-kadang saya tak berapa nak ingat sangat kisah-kisah sirah ni. Jadi kalau anda tahu, anda boleh kongsikan, okay, dekat semua sekali. So yang tengok live petang ni, yang lain semua boleh tahu juga apa yang anda kongsikan. Okay, kita sambung lagi. Jadi kenapa mereka buat macam tu? Okay, jadi sebelum tu sebelum saya cerita kenapa, okay, sebenarnya Nabi Musa tak bagi arahan apa-apa pun dekat mereka, tapi mereka yang berperangai sebegitu. Lalu bila saja Nabi Musa lihat je kaum dia berperangai macam tu, okay, Nabi Musa pun berpatah balik. Jadi Nabi Musa tanyalah kepada mereka, kenapakah kamu ini? Siapakah yang menyuruh kamu duduk di sini? Jadi mereka pun menjawab, wahai Musa, sesungguhnya kami keletihan, kami mahu berehat di sini buat seketika. Okay, jadi Nabi Musa AS pun menasihatilah mereka dengan menyebut tentang keutamaan mereka. Okay, dan baginda katakan begini,
Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkannya ke atas kamu ketika dia membangkit beberapa ramai orang nabi-nabi dari kalangan kamu dan dijadikan kamu orang-orang yang merdeka. Dan dia berikannya kepada kamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun daripada kalangan umat kamu. Nabi Musa mati ketika sesat kan? Tunggu, kita ceritakan sebab kisah Nabi Musa banyak lagi. Jadi saya nak anda faham dulu flow dia macam mana. Okay? Tapi ada kisah hari ni yang saya akan kongsikan yang mana Nabi Musa AS tersesat bersama kaumnya Bani Israel. Sekejap saya kongsikan. Okay, jadi Nabi Musa AS pun menasihati mereka dengan berkatakan, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkannya ke atas kamu ketika dia membangkitkan berapa ramai orang nabi-nabi di kalangan kamu dan dijadikan kamu orang-orang merdeka. Okay, dan diberikannya kepada kamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun daripada kalangan umat yang lain sebelum ini. Hanya mereka saja yang dapat. Okay, jadi setelah berhenti senafas, Nabi Musa AS menyambung lagi. Wahai kaumku, masukkanlah ke tanah suci, yakni bumi Baitul Maqdis yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, yakni kerana takut kepada musuh yang berada dalam kota itu. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi lagi hina. Lalu kaum-kaumnya ni pun menjawab, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu, di dalam negeri Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum Amalikah. Okay, orang-orang Amalikah. Okay, Amalikah saya eja dekat sini Amalikah. Ya, betul. Jadi mereka dapat, ketika sesat, Bani Israel minta makan daripada syurga. Okey, saya dah tulis kat situ. Tu kaum Amalika. Ya, betul, Kak. Siapa ni? Okey. Salah orang. Saya yang tulis, saya yang ni. Saya ingatkan DS tulis. Okey dah. Baik, kita teruskan lagi. Jadi, okay, seterusnya apa yang berlaku? Okay, sambung lagi kata-kata kaum Israel ni. Dia cakap, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalam negeri itu sebelum mereka, yakni orang-orang Amalikah itu, keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Cerita pasal apa ni? Kita tengah cerita pasal kisah Nabi Musa AS dengan Bani Israel. Okay, jadi mendengar sahaja jawapan daripada kaum Bani Israel ni, hati Nabi Musa ni dah meledak-ledak, rasa macam sangat kecewa dengan mereka, dan baginda sangat-sangat sedih lah. Okay, kerana kaumnya ni dah mula jadi degil. Okay, dan telah iman mereka semakin lumpuh lah, orang kata. Okay, dan akhlak mereka dah mula semakin buruk. Tetapi sebagai seorang Nabi Allah SWT, Nabi Musa tidak menampakkan kekecewaannya secara terang-terangan. Beliau secara sedaya upaya cuba juga untuk menyembunyikan perasaannya. Sama seperti Nabi-Nabi yang lain, mereka takkan tunjukkan apa yang mereka rasa. Mereka akan fight supaya mereka dapat beri side yang positif kepada kaum-kaum mereka. Okay, jadi apa yang berlaku ketika Nabi Musa AS sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba dua orang daripada kaumnya yang mempunyai iman yang sempurna dan akhlak yang baik telah bangkit tampil di hadapan Nabi Musa AS. Okey. Tapi kita tak pasti di sini siapakah dua orang ni. Okey, dua orang yang iman dia sempurna dan akhlaknya sempurna ni. Okey, sama ada Yusya bin Nun dan Bakh al-Abid, antara itulah.
Okey, Bakh al-Abid nama dia. Okey. Jadi dalam Quran Allah SWT menyifatkan dua orang ini sebagai orang yang sangat-sangat takut kepada Allah dan telah diberi nikmat oleh Allah SWT. Okey, dan kata dua orang soleh ni kepada Nabi Musa AS. Okey, dia cakap serbulah mereka, yakni kaum Amalikah, melalui pintu gerbang itu. Apabila kamu memasukinya, nescaya kamu akan menang. Hanya kepada Allah hendaklah kamu semua menyerah diri jika kamu benar-benar orang yang beriman. Okey, jadi ucapan ini, ucapan daripada dua orang ini memberi semangat, memberi semangat kepada untuklah sebenarnya diorang nak bagi semangat untuk kaum Bani Israel, termasuklah Nabi Musa juga, supaya dia tak bersedih. Jadi apa yang kaum Bani Israel ni jawab, dia cakap, wahai Musa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan masuk ke dalam kota itu selama-lamanya selagi mereka, yakni kaum Amalikah, ada di dalamnya. Kerana itu pergilah kamu Nabi Musa AS bersama-sama Tuhan kamu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini sahaja sambil melihat kamu berperang itu. Okey. Jadi kita dah nampak dekat sini, bukan daripada sini je, kita dah nampak daripada waktu mereka melihat kejadian Fir'aun lagi. Okey, sebenarnya mereka ni tak ada pun rasa insaf, akan keajaiban mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa, akan apa yang Allah balas kepada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Kaum Bani Israel ni dia tak langsung rasa insaf. Daripada sini kita dah dapat lihat yang mana kaum Bani Israel hanya nak menyelamatkan diri daripada kesusahan. Okey. Apa hukum beri salam kepada perempuan? Apa hukum beri salam kepada perempuan? Ada yang tak habis ke soalan tu? Kak, kenapa Palestin baik? Macam mana saya nak jawab ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Anda boleh refer kepada ustaz dan ustazah. Saya belum cukup mahir lagi untuk menjelaskan hal tersebut. Okey, kita sambung lagi boleh? Saya minta maaf tak menjawab. Okey. Setelah Nabi Musa AS mendengarkan ucapan kaum ni yang sebegitu degil, jadi benda ni membuatkan hati Nabi Musa AS pun terus terbakar, rasa macam sangat-sangat kecewa. Jadi Nabi Musa AS pun berdoa kepada Allah. Dikatakan begini, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mampu lagi untuk menguasai mereka selain diriku dan diri saudaraku, yakni Nabi Harun AS, juga diri beberapa orang lain seperti Yusya bin Nun dan Bakh al-Abid. Oleh itu pisahkanlah antara kami, yakni segelintir kaum Israel yang saleh, daripada orang-orang yang fasik itu. Jadi Nabi Musa AS maksudkan kepada kepada kaum-kaum yang tak nak masuk ke dalam kota Baitul Maqdis tu. Okey. Jadi dalam ayat Al-Quran pun Allah dah jelaskan, dah perlihatkan bahawa Nabi Musa AS dan kaumnya yang soleh, termasuklah saudaranya Nabi Harun, Yusya bin Nun, Bakh al-Abid, yang mana mereka ni takkan sesat dalam padang tih. Jadi dia TIH, padang tih. Okey, walaupun mereka terpaksa duduk bersama-sama, tadi saya dah cakap, mereka duduk bersama-sama kaum Bani Israel ni, Allah sesatkan kaum Bani Israel ni walaupun mereka sesat, tetapi mereka duduk sama-sama dengan orang-orang soleh juga. Maksudnya Nabi Musa, Nabi Harun, Yusya dan Abid ni, Bakh al-Abid ni, mereka juga tersesat. Tetapi sesat orang soleh dengan sesat mereka kaum yang fasik ni, memang berbeza lah. Sebab di sini Allah dah kata yang mereka tak sesat, kaum soleh ni mereka tak sesat di padang tih walaupun mereka bersama dengan golongan-golongan yang fasik ni.
Jadi mereka sebenarnya mereka tersesat selama 40 tahun, dan setelah Allah menyesatkan kaum Bani Israel di padang teh, itu saya dah cakap. Mereka tetap ditemani oleh orang-orang soleh daripada kaum itu. Tetapi orang-orang soleh dan takut kepada Allah, mereka ni boleh keluar bersama-sama Nabi Musa AS, contohnya ke Gunung Tur Sina, kerana mendengar firman Allah. Apa maksud kat sini? Nanti saya akan sambung, yang mana Allah akan panggil Nabi Musa AS untuk berjumpa dengannya di atas Gunung Tur Sina. Kalau Nabi Musa AS tersesat dalam satu tempat ni bersama dengan orang-orang yang fasik ni, sekiranya Allah panggil baginda, maka baginda boleh keluar, tak tersesat pun. Jadi kalau orang-orang soleh yang lain nak ikut, mereka tak akan dikira sesat sekalipun. Macam itulah. Baik, jadi sebenarnya nak cerita tentang padang teh ni tak terlalu luas, tetapi mereka ni Allah sesatkan mereka sampai 40 tahun. Sedangkan tempat tu tak terlalu luas, padang sahaja, padang teh tu sahaja, bukannya bumi, hanya padang. Tetapi mereka boleh sesat selama 40 tahun. Ini sebab apa? Sebab Allah nak denda mereka, Allah nak hukum mereka atas keengganan mereka tak nak masuk kota Baitul Maqdis dengan cara berperang dan melawan. Nampak tak dekat sini? Mereka nak senang sahaja, mereka tak nak pun berlawan, dan mereka rasa kalau ada Nabi Musa AS, maka semuanya akan selesai dengan baik. Jadi mereka tak perlu nak bersusah payah, berkorban darah, tenaga dan keringat sebagainya untuk masuk ke bumi dan negeri orang. InsyaAllah kita akan ceritakan setelah kita selesai semua kisah 25 orang Nabi, Lepas tu kita akan cerita pasal sahabat-sahabat. Jadi anda kena tunggulah dengan saya, dengarkan perkongsian saya sampai habis kisah 25 orang Nabi, barulah kita ceritakan kisah para sahabat. Baik, kita sambung. Jadi selama berada di padang teh itu, kaum Bani Israel tak dapat berusaha mencari rezeki sebab tempat itu tak sesuai untuk mereka bercucuk tanam, tak sesuai untuk mereka menternak binatang. Tambahan pula, mereka tak mempunyai binatang ternakan yang mereka bawa bersama semasa lari tu. Jadi tak ada benda lah untuk mereka. Jadi untuk menjadi sumber makanan mereka selama tersesat itu, maka Allah pun turunkanlah kepada mereka dua jenis makanan yang tak perlu mereka, kaum Bani Israel ni, bersusah payah untuk mendapatkannya. Apakah dua jenis makanan ini? Yang pertama, makanan tersebut bernama manna. Dan yang kedua adalah salwa. Manna dan salwa. Saya tulis kat sini. Manna, dua jenis makanan, manna dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manna dan salwa. Baik. Jadi selain daripada diberi oleh Allah SWT makanan manna dan salwa ni, kepala mereka juga sentiasa diteduhi awan pada waktu tengah hari. Dan mengikut riwayah di tafsir, berkenaan dengan makanan ni tadi, manna ni adalah sejenis makanan yang berupa embun dan juga warnanya putih seperti salji, dan rasanya sangat-sangat manis. Serta Allah menurunkan manna ni bersamaan dengan waktu terbitnya matahari. Kiranya manna dan salwa ni Allah datangkan kepada mereka yang tersesat ni mengikut masa yang tertentu, yang mana manna turun pada waktu terbitnya matahari. Jadi turunnya manna ni macam embun biasa juga, tetapi manna ni dia punya, orang kata, bentuk dia adalah bentuk yang macam cecair tetapi pekat. Dan rasanya manis,
daripada madu, lebih manis daripada madu. Dan pada pagi-pagi hari, kaum Bani Israel mendapati manna ada melekat di batu-batu, di batang-batang dan daun-daun pokok, termasuklah di rumput. Bahkan di mana-mana saja mereka boleh menjumpai manna ni, asalkan tempat yang manna tu jatuh adalah tempat yang bersih. Okey, jadi mereka bolehlah ambil dia lalu mengisinya dalam bekas, okey, dan dijadikan bekalan untuk mereka makan. Okey. Baik, jadi kalau manna ni diberikan pada tengah hari, salwa ni Allah turunkan pada masa bila pula? Okey, jadi salwa ni Allah turunkan kepada mereka pada waktu petang. Okey, dan salwa ni sebenarnya merupakan sejenis burung yang serupa dengan burung puyuh. Okey, dan ianya akan datang secara berbondong-bondong dan mereka akan terbang rendah, lalu mereka akan singgah di hadapan orang-orang kaum Bani Israel ni dengan jinaknya, lalu mudahlah untuk mereka tangkap dan dijadikan makanan. Okey. Jadi mereka tak perlu bersusah payah selama mereka sesat di padang teh tu tadi. Okey, lalu mereka dengan mudahnya juga dapat bekalan makanan. Okey. Lalu berkenaan dengan salwa ni tadi, iaitu burung seperti burung puyuh ni, mereka tangkap macam biasa, lalu mereka sembelih dan masak. Rasa dagingnya pun sangat-sangat lazat dan lembut dagingnya. Malam. Tak apa, salah tak apa, kita belajar. Tak apa, saya pun pernah salah. Okey, kita sambung. Okey, seterusnya, apabila mereka dahaga pula atau memerlukan air untuk minum, berwuduk, mandi, mencuci pakaian ataupun sebagainya, maafkan saya. Jadi Allah SWT pun perintahkan kepada Nabi Musa AS supaya memukul tongkatnya ke batu sampailah terkeluar 12 buah mata air yang segar. Jadi kenapa masih 12? Kenapa masih 12 mata air yang dipecahkan, dibahagikan? Allah keluarkan seperti itu kerana mudahlah, okey, kaum daripada keturunan Nabi Yusuf ambil pada bahagian yang pertama, bahagian kedua, yang seterusnya, kaum Bani yang seterusnya dan seterusnya. Okey, jadi sebab inilah Allah memecahkan air tersebut kepada 12 bahagian lah, sama seperti masa Nabi Musa AS nak membelah Lautan Merah. Okey. Jadi macam itulah kehidupan mereka selama 40 tahun. Allah sesatkan mereka, okey. Tetapi Allah bagilah mereka, orang kata, makanan, bekalan makanan dan sebagainya. Okey, dah dekat situ pun dah mudah bagi mereka. Baik. Kita ada masa lagi 10 minit. Cerita apa ni? Kita tengah cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Akak kerja bomba kan? Saya macam kerja bomba ke? Saya tak pernah kerja bomba. Kenapa tu? Saya ada serupa dengan sesiapa ke? Okey, tak apa. Kita sambung. Baik. Jadi sewaktu Bani Israel disesatkan oleh Allah SWT di padang teh untuk menjalani kehidupan mereka sebagai kaum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sebagai kaum yang mempunyai pemimpin yang berjawatan Nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan jadi tentunya mereka perlu hidup sebagai satu bangsa dan mengikut undang-undang. Okey, dan undang-undang itu perlulah daripada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan untuk itu Allah pun menjemput, Allah pun menjemput Nabi Musa alaihissalam untuk datang menghadapnya di kemuncak Gunung Tursina selama 30 hari. Okey, inilah yang mana Allah maksudkan, okey, orang-orang soleh boleh mengikuti Nabi Musa pergi ke puncak Gunung Tursina sewaktu mereka sesat bersama kaum Bani Israel ni tadi. Okey, tetapi hanya Nabi Musa sajalah yang pergi. Jadi sebagai pemangku kepada Nabi Musa alaihissalam, okey, Nabi Musa pun melantik abangnya iaitu Nabi Harun untuk
menjagalah kaum Bani Israel yang masih sesat dalam padang teh tu tadi. Okay, apa topik hari ni? Kita tengah kongsi berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS. Kalau anda yang baru masuk, baru separuh jalan tengok, nak dengarkan daripada awal, boleh pergi ke IG. Okay, boleh pergi ke IG Arayan Hijrah, dengarkan balik. Okay, kita sambung. Jadi sebagai pemangku Nabi Musa AS, selama baginda bermunajat dan menerima kitab, jadi Nabi Harun AS lah abang baginda yang bergantikan tempatnya. Means masuk lambat lah ni. Ya betul, kita dah nak habis dah sebenarnya. Tapi lagi 8 minit lah saya akan sambung. Okay, jadi Nabi Musa pun berpesan kepada abangnya. Dikatakan begini, wahai kanda Harun, aku akan pergi menghadap Tuhan kita di puncak gunung Tur Sina untuk selama 30 hari kerana menerima kitab Taurat. Oleh itu aku serahkan kaum Bani Israel ini kepada engkau untuk kau jaga dan bimbing mereka. Jagalah mereka dengan sebaik-baiknya. Okey, itulah pesanan Nabi Musa kepada abangnya. Ya, saya ke Aisyah. Kenapa tu? Kenapa Kak Aisyah, ada masalah ke? Ya Allah, saya kata hidung lah banyak bulu kucing. Astagfirullah. Maafkan saya kalau asyik duk gosok hidung je. Dahsyat kucing oren pun layan. Semua orang boleh dengar sirah. Sebab tu kucing oren pun hari ni tengok kita punya perkongsian. Okay, saya nak sambung lagi sikit je. Okay, tadi dalam pesanan Nabi Musa. Okay, no problem. Okay, jadi dalam pesanan Nabi Musa tadi, baginda ada mengatakan tentang baginda akan menerima kitab Taurat. Okay, jadi anda pernah dengar tak berkenaan dengan 4 orang Nabi yang menerima kitab? Okay, jadi saya nak bagi anda satu tips untuk anda hafal 4 orang Nabi yang menerima kitab ni. Mereka terima kitab apa, dalam bahasa apa. Okay, jadi saya kongsikan tips yang mana tips ni dia macam lagu sikit. Okay, dan anda juga kalau anda boleh ingat, anda nak hafal, anda boleh hafal dengan cara ni lah. Okay, jadi saya sebut dulu 4 orang Nabi ni dia terima kitab apa? Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, betul? Okay, jadi Zabur, siapakah Nabi yang menerima kitab Zabur? Zabur adalah Nabi daripada Nabi Daud. Okay, diterima oleh Nabi Daud. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Jadi diorang guna bahasa apa? Zabur Nabi Daud, bahasa tak boleh request lagi. Saya kena ikut flow. Kita kena cerita sampai habis dulu kisah 25 orang Nabi, baru saya kongsikan kisah yang seterusnya. Kena tunggu. Okay, boleh tak? Kena tunggu. Baik. Tadi saya cakap tadi bahasa. Okay, bahasa. Iya. Okay, kita sambung. Maafkan saya dah pening-pening ni. Okay, Zabur Nabi Daud, bahasa Qibti. Okay, bahasa Qibti. Zabur Nabi Daud, bahasa Qibti. Taurat Nabi Musa, bahasa Ibrani. Injil Nabi Isa, bahasa Syriani. Al-Quran Nabi Muhammad, maafkan saya, bahasa Arab. Jadi lagu dia begini. Zabur Nabi Daud, bahasa Qibti. Taurat Nabi Musa, bahasa Ibrani. Injil Nabi Isa, bahasa Syriani. Al-Quran Nabi Muhammad, bahasa Arab. Macam tu. Tu cara dia. Okay, kita ulang lagi sekali. Apa tadi? Zabur Nabi Daud, bahasa Qibti. Taurat Nabi Musa, bahasa Ibrani.
Injil Nabi Isa bahasa Syriani, Al-Quran Nabi Muhammad bahasa Arab. Okay, boleh ingat empat-empat kitab ni dan nabi-nabi yang menerimanya dengan bahasanya sekali. Okay, jadi kalau anda mungkin nanti ada exam ke, anda nak buat revision balik ke, anda boleh ingat dengan cara ni. Ni sebenarnya lagu ni saya belajar masa saya sekolah rendah tau. Lama tu saya boleh ingat, alhamdulillah lah. Assalamualaikum, apa bertanya, boleh cerita tentang kefahaman orang Kristian? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi macam ni, saya dah cakap banyak-banyak kali. Okey, saya sebenarnya kejap. Macam mana eja kipti dalam Jawi? Kibti. Saya kurang pasti. Kibti. Qaf ba ta ya. Kata silap. Nak record screen boleh? Boleh. Kalau tak boleh, masuk ke IG, boleh tengok balik video tu. Sedap lagu tu, insyaAllah. Itulah. Pandai ustazah saya, aja saya. Masih ingat sampai sekarang. Okay. Jadi, berkenaan dengan kefahaman orang Kristian ni, saya nak cakap macam mana saya pernah belajar subjek ni, tetapi tak begitu mendalam. Jadi saya tak berapa, saya bukan orang yang reti untuk bercakap meluas tentang bab-bab ni. Saya risau kalau saya cakap akan jadi salah faham untuk orang lain, akan mungkin orang tak faham. Senang cerita, saya tak reti lah nak berbahas atau bercakap tentang benda ni, sebab benda ni benda yang sangat orang kata kena ikut fakta juga. Okay, bukan setakat logik. Jadi susah untuk saya, bukan level saya lagi untuk berbahas tentang kefahaman orang Kristian dan sebagainya. Saya minta maaf. Kalau hal ni boleh refer kepada para asatizah yang lebih fakih lah berkenaan dengan ilmu ni. Kalau saya dah belajar sampai degree ke master dalam bab ini, saya mungkin berani lagi bercakap, tapi saya kurang. Better saya tak payah bercakap daripada orang lain salah faham dan salah salah pemahaman mereka. Begitulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya Oyen. Oh, Oyen ni namanya Akif. Okey. Laju. Bagus. Okey, tak apa. Kita nak sambung lagi kisah kita. Minta maaf tau saya tak boleh menjawab. Kadang-kadang saya takut sikit nak bercakap bab agama ni, sebab benda ni, bab agama ni bukan benda yang main-main, bukan boleh kita cakap pakai logik sahaja. Okay, walaupun saya belajar, walaupun saya pernah memahami benda-benda ni, tetapi untuk menyampaikan bukan saya lah orangnya. Macam tu. Nanti salah, lagi susah. Okay, anda tahu juga kan, kalau mungkin selama ni ada juga ramai yang mengikuti saya punya perkongsian. Saya jenis yang mudah nervous. Jadi bukan saya lah yang suka, yang reti cakap-cakap pasal benda ni. Tapi saya suka mendengar, suka bersembang-sembang dengan kawan pasal topik-topik macam ni. Seronok sangat sebenarnya. Anda boleh ambil tahu, tapi ambil tahu daripada sumber yang betul lah. Okay. Kalau saya bawa saya punya kitab masa saya belajar sebelum ni, tak ada masalah. Tetapi saya dah tertinggal, saya tak boleh nak refer balik. Jadi susah untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak sambung lagi ni. Lagi sikit je. Okay, lagi sikit je. Dah pukul 5 pun. Betul-betul lagi sikit. Okay, jadi setelah selesai menyampaikan semua pesanan dan memberi amanat kepada abangnya Nabi Harun AS, maka Nabi Musa pun terus meninggalkan padang Tih untuk mendaki gunung Tur Sina. Maka berjalanlah Nabi Musa AS menuju ke bukit Tur Sina untuk mendaki gunung. Jadi baginda seorang diri, dan baginda pun mengharapkan orang kata jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala mara bahaya. Jadi begitulah para nabi, diri mereka yang sempurna. Okay, walaupun mereka tahu Allah akan melindungi mereka, tetapi mereka tetap berasa rendah diri, mereka tetap rasa diri mereka pendosa. Okay, dengan rendah hatinya mereka membawa diri mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah para nabi kita.
Okay. Dan kita pun sebenarnya kena pupuk diri kita seperti itu. Sedangkan kita ni bukan sesiapa pun di bumi ini, hanyalah hamba Allah. Okay, yang orang kata daripada kecil kita dilahirkan sampai besar, kita kena belajar macam-macam, mencari orang kata ilmu dan sebagainya untuk lebih mendekati dengan Allah SWT. Okay, kalau kita ni banyak ilmu tetapi kita makin rasa bangga diri, cuba bayangkan para Nabi terdahulu, mereka ni diberi banyak sangat-sangat mukjizat dan kelebihan, tetapi mereka tak pun rasa sebegitu. Okay, lagi tambah kelebihan pada mereka, lagi orang kata rendahnya diri mereka, okay, berhadapan dengan Allah SWT. Dekat you banyak soalan buat tauhid ni Ustazah. Saya bukannya ambil kos tauhid, bahagian akidah ni tak. Jadi saya tak berani nak cakap pasal tu. Tapi saya berminat, sangat-sangat seronok kalau kita ni. Cuma bagi saya, belajar akidah ni kita kena hati-hati tau. Kalau masuk you mana-mana pun sebenarnya, kadang-kadang ada juga orang berfahaman lain. Ada juga orang berfahaman Wahabi, ada juga orang berfahaman banyak sebenarnya. Berfahaman apa hari tu saya ada dengar, ada satu universiti ni, tapi tak nak cakap lah dekat sini. Kalau anda masuk universiti, sambung belajar lagi, pandai-pandai bawa diri. Okay, kalau dengar apa-apa yang anda rasa tak pernah dengar sebelum ni, yang seganjil, tolong refer dengan ustaz dan ustazah, okay, yang lebih, orang yang lebih arif lah. Okay, saya pun risau sebenarnya. Nak masuk belajar pun saya sangat-sangat risau. Tapi tak apalah, kita sandarkan kita punya pengharapan kepada Allah, supaya kita ni Allah tunjukkan jalan yang betul. Allah tunjukkan kita benda yang sepatutnya kita ikut, bukannya perkara yang lain daripada yang sepatutnya lah. Okay, apa lagi nak kongsi kat sini? Itu je lah saya nak cakap dalam kisah hari ni. Okay, dan hujungnya tadi kita dah buat kesimpulan sikit, yang mana diri kita ni pun patut berendah diri. Sedangkan para Nabi sendiri pun Allah dah kurniakan macam-macam bagi mereka, tetapi mereka masih lagi merendah diri. Mereka masih lagi rasa diri mereka pendosa dan sebagainya, walaupun mereka dah cukup sempurna. Okay, jadi contohilah para Nabi ni. Sebab tu adanya kisah-kisah Nabi ni untuk kita contohi. Okay, ambil yang baik-baik. Okay, jadikan pengajaran dalam hidup, jadikan panduan untuk kita bawa diri kita dalam kehidupan ni. Sebab tu adanya kisah-kisah ni, supaya kita dapat melihat. Okay, supaya kita dapat melihat, dapat orang kata simpulkan, dapat simpulkan daripada kisah-kisah ni apa yang terbaik yang Allah nak tunjuk, apa yang terbaik yang perlu kita ikut. Okay, boleh tak nak tanya apa makna sebenarnya hijrah dan macam mana nak mula? Susah ya soalan. Allah, saya rasa macam jawab soalan exam. Lepas tu kat sini ada lagi soalan. Apa yang dimaksudkan kita minum air manis? Mana manis tu? Kadang-kadang saya takut nak live tahu petang-petang ni, sebab saya tahu anda semua yang masuk ni sebenarnya lagi banyak ilmu daripada saya. Saya ni cuma kongsikan saja. Tapi sejujurnya saya cakap, saya minta maaf kepada anda semua kalau ada soalan-soalan berkenaan dengan akidah, pasal tak kisahlah apa-apa saja. Sejujurnya saya tak berani nak menjawab, sebab saya seorang yang cepat nervous. Saya takut sangat-sangat saya tersalah cakap dan sebagainya. Mungkin ini orang kata pembelajaran untuk saya lah kot kan, menghadapi situasi seperti ini. Hijrah ialah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, betul tak? Ya, itu betul juga. Tetapi kalau hijrah bab kita punya orang kata diri ni, pembawaan diri, hijrah kita tu, itu lain jugalah. Dia macam mana? Tak nak lah, saya tak nak sembang lebih lah pasal tu. Sebab kalau saya cakap bagi pendapat saya. Logik lah, ikut logik macam tu. Saya tak nak cakap lebih, sebab kita sekarang bercakap tentang skop daripada segi agama. Kalau saya bagi tahu, nanti anda refer kepada kitab, anda tengok maknanya lain. Kenapa saya ajar lain? Nanti orang anggap saya ni bawa benda yang salah. Saya tak nak macam tu. Sebab tu saya takut, saya sangat takut. Saya selalu rasa macam tolonglah, ada orang dekat dalam live ni, salah seorang
salah seorang daripada anda semua bagi saya kekuatan untuk saya jawab soalan-soalan yang susah. Walaupun anda yang bertanya ni umur anda bawah daripada saya, tapi saya rasa ya Allah, anda semua ni sangat-sangat banyak ilmunya Allah kurniakan. Saya ni baru berapa, entahlah, saya rasa macam baru berapa tahun je saya belajar, tak banyak. Tak tahulah macam mana saya nak ni dengan anda, communicate dengan anda, cakap dan jawab anda punya persoalan. Saya teringin nak jawab, teringin nak jadi macam ustazah. Tapi saya takut jadi ustazah. Sebab tu jangan panggil saya ustazah, panggil saya Kristina boleh. Okey, panggil saya Kristina saja. Kalau anda rasa macam anda bawah umur saya umur saya 20 lebih. Kalau anda rasa umur saya lebih daripada anda, panggil saja saya Kak Kristina ke, Kak Kis ke. Sebab kat sini pun orang panggil Kis. Boleh panggil Kak Kis. Kalau yang lain-lain, kakak-kakak dan abang-abang boleh panggil saya Kristina je lah. Soalan di luar jangkaan Sian Kis, tak apa, tak ada masalah. Saya biasa dengan soalan-soalan ni. Kadang-kadang kawan-kawan saya pun, saya jenis suka mendengar. Kalau dekat college dahulu, kawan-kawan saya suka bersembang tentang benda-benda macam ni. Okay, jadi saya suka menyelit, saya suka mendengar saja. Saya bukan orang yang melontarkan, saya hanya mendengar. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Kadang-kadang ada soalan daripada semua followers kita yang kadang-kadang tanya dalam live ni. Saya biasa baca. Okay, kadang-kadang ada yang sama lebih kurang yang seperti yang saya pernah dengar dan belajar. Tapi saya jenis yang takut nak buka mulut, nak kongsi ke, nak terangkan, jelaskan, sebab saya risau. Seafdal makhluk adalah Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Akif, kenapa Akif? Kak Akif study kat mana? Saya study dekat mana yang saya study? Allah, lupa pula. Saya study dekat College Professional Baitul Mal. Kalau anda pernah tahu, kalau anda pernah dengar, kat College Professional Baitul Mal di Ceras. Ustaz saya ajar, kalau orang memberi ilmu, kita kena hormat dengan panggilan mulia. Iya, betul. Tak kisahlah kalau orang tu tak kisahlah kalau orang tu orang tu tak, macam mana saya nak cakap, tengok saya pun tak ada nak bercakap sangat. Terimalah apa-apa ilmu, walaupun benda nasihat, kata saya, terimalah apa-apa nasihat. Kalau nasihat tu, even nasihat tu daripada mulut seorang pun dosa. Okay, macam tu lah. InsyaAllah. Takutnya saya dengan anda semua ni, orang-orang yang pandai sebenarnya. Kadang saya risau tahu nak live ni. Tahu tak, setiap hari sebelum saya live, saya takut sangat-sangat nak buat live, nak kongsi cerita dengan anda. Sebab tu sekarang saya lebih kepada membaca. Okay, saya lebih kepada membaca. Saya tak nak cakap tanpa buku. Sebab saya risau orang lihat saya ni seperti orang yang sangat-sangat banyak ilmunya. Saya tak nak orang pandang saya macam tu. Baik saya baca, macam saya bacakan buku untuk budak-budak kecil tidur ke, macam tu lah. Sekarang sambung degree ke? Dekat mana? Saya tak sambung lagi lah setakat ni. InsyaAllah adalah perancangannya. Okay, doakan saya. Belum sambung degree lagi, InsyaAllah akan sambung. Saya sejuk, InsyaAllah. Sangat-sangat sejuk. Nervous dengan anda semua ni. Saya tak tahu ni, antara 13 orang yang tengok live saya petang ni, anda semua ni sebenarnya lebih banyak ilmu daripada saya. Saya cuma berkongsi je dengan anda. Tak ada apa-apa pun pada saya. Kalau munafik macam mana pula boleh percaya ke cakap dia? Kalau benda tu betul, tak tahulah, saya takut saya silap. Kalau benda tu betul,
Okay, dari apa yang kita belajar ke, apa yang kita pernah dengar daripada ustaz ke, boleh je terima, tak ada masalah. Melainkan benda tu jauh bersimpang dari apa, daripada Quran dan Sunnah. Sebab kita hidup, kita refer kepada Quran dan Sunnah. Okay, kalau tak ada pun ijma'. Ijma' pula, betul kan? Bukan, ada dua lagi. Yang terakhir adalah qiyas, tak silap saya. Tapi sebenarnya ada panjang lagi sebenarnya, saya tak ingat. Apa Sekejap, saya cari sekejap. Tengok ni, saya punya nervous. Sekejap ya Allah, apa benda? Al-Quran, Sunnah. Yang terakhir qiyas. Apa benda yang tengah-tengah tu? Betul lah, ijma'. Ijma' qiyas. Astagfirullahalazim. Betul. Boleh cerita tentang Wahabi? Siapa Abdullah bin Wahab? Janganlah tanya soalan ni dekat saya. Aduh, saya rasa macam Masya Allah, apa yang saya belajar ni? Saya pernah belajar tentang Wahabi, tentang jenis-jenis jalan sesat ni. Ya Allah, kalau saya boleh balik rumah, saya boleh ambil saya punya buku tu, saya dah cerita dengan anda semua. Ada juga kisah-kisah kisah pasal ajaran sesat ni yang dulu. Ada kisah-kisah sirah dia juga. Saya seronok nak cerita dengan anda semua, tapi saya lupa. Tengok tu, banyaknya soalan. Takutnya saya. Tak apa, nanti saya cuba cari. Tapi bukan sekarang lah. Ke kita kena selang-seli kisah para Nabi, lepas tu kisah para sahabat. Tak nak lah macam tu, tak syok lah. Tengoklah, kalau saya rasa macam tak pun kita buat macam ni. Isnin sampai Jumaat kita buat kisah pasal para Nabi. Sabtu dengan Ahad kita boleh buat pasal kisah para sahabat ke, random cerita lah. Tapi pasal sirah juga, berkait dengan sirah dan sebagainya. Saya nak cakap lebih pasal bab-bab agama ni, saya takut. Tapi saya cubalah kan. Macam contoh ajaran sesat tu, saya pernah belajar, tetapi saya kena refer balik buku saya, kitab saya. Nanti saya tolong anda. Okay? Saya pening ni. Ya Allah, jangan tanya soalan banyak sangat. Saya bukan ustazah. Macam mana Kis boleh terpilih untuk buat live kisah sirah oleh Araya kan? Sebenarnya macam ni. Saya bagi idea. Okay, saya bagi idea dekat Datin. Tapi saya tak sangka lah saya yang kena buat. Sebab kalau ikutkan DR Ryan yang dah sampai degree Islamic course ni, sebenarnya Ustazah Hana je. Okay, tapi saya tak pasti Ustazah Hana ambil Islamic course tu bahagian bidang apa. Macam tu lah. Saya ingatkan Ustazah Hana yang akan handle, tetapi Datin minta saya yang buat untuk sirah. Saya cuma bagi idea, tapi saya yang buat. Tapi tak ada masalah lah. Untuk saya sirah tu memang keperluan juga untuk saya, memang penting juga untuk saya. Sebab kalau nak jadi seorang mutawifah, saya kena tahu semua sirah-sirah para Nabi ni. Kalau berkait dengan kisah sirah pada zaman kisah sirah berkenaan dengan haji dan umrah, saya boleh kaitkan. Saya kena tahu semualah berkenaan dengan kisah sirah. Tetapi bukan saja kisah sirah, banyak lagi benda lain. Pasal ibadah, pasal akidah juga saya kena tahu. Sebab tu saya masih lagi merangkak-rangkak nak belajar. Jadi saya harapkan semangat daripada anda, doa juga daripada anda. Saya sebenarnya tertekan juga tengok soalan-soalan anda ni. Semua soalan-soalan yang macam orang yang dah tahu. Okay, orang yang dah tahu yang tanyakan soalan kepada saya macam tu lah. Dan saya agak
tertekan. Tapi tak ada masalah, kurang-kurang benda ni semua boleh jadi, orang kata, untuk saya, pembelajaran untuk saya, take note semua apa yang anda tanya tu, dan saya boleh cari untuk diri saya, baca dan cari untuk diri sendiri, pengetahuan sendiri. Kalau tahap berkongsi tu, kalau bab akidah saya tak reti lagi lah. Bukan sebab kita kalau nak mengajar orang, tak boleh sekali dengar je kita mengajar, kita kena dengar banyak kali. Okay, baik. Jadi sebelum soalan banyak lagi keluar, sebab saya lihat di sini ada 2 orang anak muda, adik-adik saya ni yang sangat-sangat pandai ni. Soalan dia pun sangat-sangat sukar untuk saya, dan saya memang tak boleh jawab, jujur saya cakap. Makanya dah pukul 5.20 dah pun. Jadi saya akan end live ni. Boleh? Boleh ke? Kadang-kadang saya risau juga. Saya takut anda tak nak dengar perkongsian saya. Sebab saya ni siapalah, saya tak belajar agama banyak. Jadi apa yang saya boleh kongsi, saya kongsi. Jadi saya minta maaf sangat kalau anda rasa ragu-ragu dengan saya. Sangat-sangat minta maaf. Sama-sama Kak Masita. Apa yang tak boleh tu, boleh kita nak dengar lagi. InsyaAllah esok kita sambung. Boleh? Kita sambung esok. Masih lagi dalam kisah sirah Nabi Musa, tak ada yang lain. InsyaAllah kita cuba juga kalau Sabtu Ahad kita tukar kepada topik lain. Mungkin lebih best kan? Lagi seronok. Sama-sama Kak Fazlina. Pukul berapa Kak? Pukul 4 biasanya. Alhamdulillah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, ilmu penting, view tak penting. Okay, baik, sama-sama kita tanda tangan. Kita akhiri perkongsian kita petang ni dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr lil insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua mendengarkan perkongsian hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.